Okey, kita sambung untuk menyelesaikan masalah yang 3 soalan tadi di video ini. So, kita pergi kepada soalan yang pertama. Raja menunjukkan sebiji buah kelapa jisimnya 2 kg jatuh dengan pecutan 9 meter per saat jatuh bermaksud ke bawah jatuh ke bawah dengan pecutan 9 meter per saat. Okey, yang pertama, lakarkan gambar raja jasad bebas. Ingat kita kena tunjukkan apakah daya yang terlibat. Semua daya yang terlibat dalam gambar raja jasad bebas. Okey, kita lakarkan bersama-sama. Okey, anak-anak boleh ambil pensel dan kita lakar bersama-sama. Okey, soalan 1A. Ada buah kelapa. Cantik kan buah kelapa cikgu? Okey, yang penting awak tahu ni adalah buah kelapa. Okey, buah kelapa ni, okey, of course lah dia ada berat ke bawah. Dan dia jatuh turun ke bawah bermaksud ada yang menentang gerakannya iaitu rintangan udara. Rintangan udara. Ada lagi tak? Agak-agak awak. So tak ada lagi daya yang mempengaruhi selain dua ni. So inilah dia punya gambar raja jasad bebas. Okey, yang kedua. Soalan kedua kita tengok hitungkan daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa. Okey, dia tanya daya paduan. Okey, soalannya tanya daya paduan. Okey. Daya paduan. Apa yang dia bagi tadi asalnya? Okey, dia bagi apa? Jisim adalah 2 kg. 2.0 kg. Pecutannya adalah 9.0 ms negatif 2. Ada M, ada A. Jadi rumus apa yang kita perlu gunakan? Cuba teka. Betul. Rumus hukum Newton ke 2F sama dengan M, MA. So, F adalah 2.0 darab 9.0. Jawapannya 18.0 Newton. Jawab 18 pun tak ada masalah. Ni 18.0 Newton Jadi unitnya betul, jangan salah. Daya kan? So, Newton. Okey, soalan yang C pula. Nyatakan arah paduan daya tersebut. Gegar pula. Sorry daya paduan ni awak nak tengok daya paduannya ke arah mana. Awak tengok pokok ataupun objek objek buah tadi bergerak ke mana? Buah tadi bergerak ke bawah. Jadi daya paduan yang terhasil adalah ke bawah. Tengok pergerakan objek tersebut. So C dia punya arah, F adalah ke bawah. Okey. So, soalan yang last sekali. Berapakah magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Dia bagi pecutan graviti 9.81 meter per saat. Kenapa dia bagi pecutan graviti ni? Okey, kalau awak tengok asalnya tadi, okey, dia ada bagi daya dia ada berat kan? So, bila berat, kita perlukan pecutan graviti untuk mengira berat. Okey, anak-anak ingat lagi tak? Okey, saya lukis balik semula kat sini. Okey, so ada buah kelapa, tadi ada berat. Okey, kita ada rintangan udara. Arahnya ke mana tadi? Pecutannya ke bawah kan? Bergerak ke bawah. Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, kita boleh dapat nilai berat sebab dia bagi jisim dan dia bagi pecutan graviti. Jadi kita kira dulu berapa berat W adalah mg. M adalah 2.0. G adalah 9.81. Tekan kalkulator dapat berapa? 19.62 Newton. Okey, ini kita dah dapat nilai beratlah 19.62. Okey. So, kalau awak perhatikan dekat sini, pecutan ni ke bawah, betul? Okey, kita akan ambil daya yang sama dengan arah pecutan ini. Yang nak mudah kita ambil
Ingat daya yang sama dengan arah pecutan kita anggap sebagai positif. Kalau sebelum ni awak belajar ke bawah negatif kan, ke atas positif. Boleh juga. Tapi kalau awak guna pakai ni W ni negatif, A ni pun kena negatif. Okey, terpulang pada cara masing-masing. Tapi kalau cikgu lebih mudah, cikgu untuk yang ini cikgu nak gunakan daya yang sama arah dengan pecutan, saya gunakan sebagai positif. Yang berlawanan sebagai negatif. Jadi di sini F adalah jumlah daya paduan ataupun jumlah daya W tolak R. So tadi berapa? F tadi W ni adalah 19.62, R kita tak tahu. Okey. So dekat sini F tadi kita dah dapat nilai belum? F tadi apa? 18. So 18 sama dengan 19.62 tolak R. Jadi R adalah 19.62 tolak 18.0. Jadi jawapannya adalah 1.62 Newton. Jadi di mana rintangan udaranya adalah tak nampak 1.62 Newton. Okey, selesai soalan yang pertama. Mudah soalan ni ya. Okey, kita gerak kepada contoh ataupun soalan yang kedua. Seorang penumpang berjisia 60 kg ni, penumpang dalam lift ni, duduk dekat lift. Okey, yang pertama kena lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W untuk berat dan R untuk tindak balas normal daripada lantai lift. Okey, kita tengoklah. Okey, soalan yang pertama biasa memang awak kena lukis. Langkahnya adalah gambar rajah jasad bebas. Ni orang cikgu duduk dalam lift. Okey, dia pijak lift lah. Okey. So di sini kita ada dua daya yang disuruh lukis, iaitu berat sebagai W dan tindak balas normal sebagai R. Kalau tindak lukis sebelah sikit pun boleh. Okey. So itu untuk jawapan bagi gambar rajah jasad bebas. Okey, soalan yang kedua dia kata, okey, hitungkan magnitud tindak balas normal R apabila lift. Ingat ada 3 keadaan yang awak belajar sebelum ni. Pegon. Yang kedua, bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 ms -2 dan bergerak dengan hal laju seragam 8.0 meter per saat. Kalau awak ingat dekat sini, video sebelum ni, awak tahu ada 3 keadaan di mana jumlah daya paduan kosong bila apa? Bila objek berada dalam keadaan pegon dan bila mana objek bergerak dengan hal laju seragam. Jadi dekat sini dah dapat idea dah. Yang pertama dengan yang ketiga, jumlah daya paduannya adalah kosong. Manakala bila ada pecutan, bila ada A, adalah jumlah daya ataupun ada daya paduan, ada nilainya. Sebab F sama dengan MA. Okey, kita tengok yang pertama. Terus kita pergi yang B yang pertama lah. Okey, soalan dia adalah, dia kata, hitungkan magnitud tindak balas normal R apabila dalam keadaan pegon. Jadi, dalam keadaan pegon, daya paduan adalah kosong. Okey, F adalah kosong. Okey. Jadi dekat sini bila F sama dengan kosong, bermaksud dua-dua magnitud ini sama, cuma dia berlawanan arah untuk menghasilkan kosong. Contoh kalau bawah 3, atas mesti 3. 3 ni sini 3. Kalau 6, 6. So dia mesti sama baru menghasilkan nilai kosong sebab ada satu yang positif, ada satu yang negatif. Jadi R adalah sama dengan double W, di mana R adalah R sama dengan W. W adalah mg. Berapa jisim orang tadi? 60. Graviti dia berapa? 9.81. Tekan kalkulator, awak akan dapat 588.6 Newton. Jadi tadi dia dah bagi maklumat cikgu tulis sikit ni. Patutnya tulis awal tadi. Tak apa awak tuliskan nanti M sama dengan
60 kg. G sama dengan 9.8. 1 ms negatif 2. Okey. Selesai soalan yang pertama bagi B. Yang kedua pula. Okey, kita tengok yang kedua Okey, untuk yang kedua, dia kata ada A dekat sini kita tadi ada M 60 kg, kita ada G 9.81 ms negatif 2 dan kita ada A-nya adalah berapa tadi A-nya? 1.2 ms negatif 2. Kita lukis lagi gambar rajah jasad bebas supaya awak mudah. Okey, lukis simple-simple je, tak payah bazir masa dekat lukisan. Okey, orang janji awak faham ke bawah. Okey, dia ada W, ke atas dia ada R. Okey, so pecutannya ke mana tadi? Ke atas. Okey, pecutan ke atas 1.2 ms negatif 2 Okey, dekat sini awak nampak. Okey, apa dia punya daya paduan? Dekat sini tadi kan ke atas. Jadi R tolak W. So, daya paduan adalah R tolak W. Okey, so awak tahu dekat sini. Cikgu tulis dekat sini. Daya paduannya adalah R tolak W. So, daya paduan ni adalah MA kan. Hukum Newton kedua sama dengan R tolak W. Inilah persamaan yang kita nak guna pakai Okey. Kita tengok Jadi nak mudahkan, ini matematik lah. Terpulang pada awak. Cikgu nak letak R ni belah sini Jadi R tolak W sama dengan MA. R. Ini jangan guna R yang tadi sebab ini soalan yang lain. Tadi lift to pegun. Yang ni dia dah memecut ke arah atas 1.2 meter per saat. Jadi jangan guna R yang tadi. So R ni yang kita nak cari So R tolak berapa berat dia tadi? Berat tadi adalah 60 darab 9.81 sama dengan jisim dia 60 darab pecutannya 1.2. Okey, R tolak 588.6 sama dengan 72. Jadi R adalah 72 tambah 588.6. Cikgu sambung sebelah ni. Tak muat pula awak tak nampak, sorry lah. Okey. Ni jelas Okey, sama dengan jawapannya 660.6 Newton. Nampak tak? Sekarang nilai R-nya adalah 660.6 Newton. Okey. Sebab dia memecut ke atas, jadi bacaan tindak balas normal tu adalah lebih tinggi, 660.6 Newton. Kita tengok pula situasi yang ketiga Okey, situasi yang ketiga. Kita sambung sinilah ada ruang kosong ni. Okey. Yang ketiga, B yang ketiga di mana dengan hal laju seragam 8.0. Sama tak macam tadi? Bila hal laju seragam, daya paduan adalah sifar lah. Okey. Jadi R sama dengan W. R sama dengan mg sebab W adalah mg. So 60 darab 9.81 dapat 588.6 Newton. So selesai tiga soalan bagi B Kalau anak-anak tak faham, anak-anak boleh WhatsApp personal cikgu lah. Okey. Kita pergi kepada contoh ketiga Rajah 1.1 menunjukkan sebuah troli. Ini trolinya berjisim 1.2 kg di atas meja ditarik oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Okey, ni takal yang warna kelabu ni. Okey, so troli itu bergerak dengan pecutan 4 meter per saat lah ke kanan sebab dia tarik ke ni, ditarik, so dia bergerak ke kanan lah. Okey. Dengan menentang geseran 6.0 Newton geseran ke belakang lah. Okey, jadi langkahkan gambar rajah jasad bebas. W berat, R tindak balan normal, FR daya geseran dan T adalah tegangan tegangan benang sebab awak tengok diikat dengan benang lah. Okey.
Kita mulakan dengan gambar rajah bebas. Soalan yang ketiga agak payah sikit ni anak-anak tengok. Okey, so kita ada troli di sini. Okey, troli. Okey. Cantik troli cikgu ya. Okey. So, diikat pada pemberat melalui sebuah takal Okey, dekat sini anak-anak. Ni banyak sikit dia punya daya Okay, kalau anak-anak lihat dekat sini, troli itu juga mempunyai berat. Yang pertama ke bawah, kemudian dia bersentuhan dengan permukaan ada tindak balas normal. So, sini ada tegangan tali. Okey, so sini pun ada tegangan tali lah. Tegangan tali ni sama ya sebab dia tali yang sama, keadaan yang sama. So, sini pula ada berat bagi pemberat iaitu disuruh label sebagai B. Dan satu lagi yang tertinggal adalah daya geseran FR. Okey. So ini adalah kita punya gambar rajah jasad bebas. Yang ni susah sikit sebab apa? Awak tengok ada yang daya pada paksi Y, ada daya pada paksi X. Jadi jangan keliru. Okey. Kita tengok situasi Soalan yang kedua dia kata bandingkan berat W dengan tindak balas R. R dengan W. Okey, cuba nak tengok. Troli ni dia ada naik ke atas, turun ke bawah ke tidak. Kalau tak ada bermaksud daya pada paksi Y itu adalah daya paduannya adalah kosong. Bila daya paduannya kosong, cikgu cakap apa tadi? Magnitudenya adalah sama tetapi berbeza arah lah, berlawanan arah Okey, so di situ W adalah sama dengan R Okey. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak naik atas turun bawah. Dia cuma bergerak ke kanan pada paksi X. So sini daya paduannya adalah sifar So W sama dengan R. Jelas tak? Okey. Soalan C dia kata, yang ini dia kata hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli F. Daya paduan kalau tengok tadi paksi Y dia dah kosong kan. Jadi kita tengok yang paksi X. Apa daya yang bertindak pada paksi X tu? Okey. Apa daya yang bertindak pada paksi X? Okey, T dengan FR. Tapi sebelum tu awak tengok dulu dibagi tak M dengan A. Kalau dibagi M dengan A, awak boleh kira dia punya daya paduan menggunakan hukum Newton kedua. Nampak gayanya dia bagi jadi bila dibagi senanglah. Okey, C sama dengan F sama dengan M, MA. Apa tadi maklumat yang dibagi? M adalah 1.2 kg. A adalah berapa tadi A? 4.0. MS negatif 2. Terkeluar ke tak? Okey. Jadi di sini F adalah 1.2 darab 4.0. Okey. Dan akan dapat jawapan 4.8 Newton Okey. So di sini jumlah daya ataupun daya paduannya adalah 4.8 Newton. Okey. So soalan seterusnya dia kata, saya bacakan je lah hitung daya paduan tadi dah. Yang dihitung tegangan benang yang menarik troli. Okey, kalau perhatikan kat sini ada tegangan benang yang menarik troli. Ada daya geseran tadi dia dah bagikan 6 Newton. Jadi dekat sini awak dah tahu daya paduan jadi senanglah. Dia pecutannya ke kanan kan. Jadi daya paduannya ke kanan. Jadi di sini T tolak F R sama dengan daya paduan Okey, jadi dekat sini dia adalah daya paduannya adalah T tolak F R. Okey, kenapa? Dia ke kanan, T ni ke kanan juga kan. So sama arah, ni A dia tolak FR akan dapat daya paduan. Di mana daya paduan tadi awak dapat berapa? 4.8 sama dengan T tak tahu. Tolak FR dia dah bagi dalam soalan iaitu 6 Newton lah. Tulis 6 saja cukup. Masuk unit awak keliru. Okey, so T adalah 4.8. Ini matematik tambah 6.
Jadi dapat jawapan 10.8 Newton. Tak nampak lagi. Okey, inilah tegangan talinya. Nilainya 10.8 Newton. Okey. Ingat tegangan tali di sini. 10.8. Sini 10.8. Sini pun 10.8 Newton. Ini membantu kita menjawab soalan yang E lah. Saya bacakan je. Okey, yang E ni dia kata, hitungkan tegangan terbatas yang tadi. Berapakah jisim bagi pemberat M? Dia tanya yang jisim pemberat ni yang ni. Pemberat ni pula dia tanya. Pemberat ni pula ada dua daya yang bertindak ke atasnya. Tegangan tali tadi kita dah tahu. Jadi kita tak tahu dia punya berat jadi bila kita tak tahu berat dia, kita tak boleh tahu jisim lah. Kita kena tahu beratnya baru kita boleh tahu jisim Okey, kita tengok dekat sini faham So sini 10.8 bermaksud sini 10.8 tali yang sama kan. So daya yang bertindak ke atasnya sama ni Okey, ni berat, kita kena kira dulu berat. Dekat sini kita tengok apa daya paduannya. Daya paduannya apa? Dia bergerak ke bawah kan? Jadi sebut sama-sama dengan cikgu. Jangan tak sebut Okey. So apa daya paduannya? B tolak T. Kita ulang B tolak T Okey, untuk soalan yang seterusnya sambung sebelah D. Okey. Daya paduan untuk pemberat tadi adalah apa tadi? B tolak T. Okey. So, daya paduan tadi kita tak tahu apakah sebab F sama dengan MA. Tapi kita tak boleh ambil jisim troli sebab sekarang kita cerita pasal pemberat Okey, kita tulis je lah M darab A. Berapa A pemberat punya pecutan tadi? 4 dalam soalan anak-anak boleh rujuk balik soalan. Okey, sama dengan B ni dia punya berat. B adalah mg berat kan? Tapi anak-anak tak tahu dia punya jisim. Jadi jisimnya kita kena cari mg 9.81 G-nya. Tolak T. T tadi 10.8 10.8. Jadi dekat sini akan ada 4 M sama dengan 9.81 M tolak 10.8. Okey, dekat sini pula bawah dia 4 M tolak 9.81 M sama dengan negatif 10.8. Selesaikan, cuba. Okey, sini ada dapat negatif 5.81 M sama dengan negatif 10.8. Boleh tak dapat M? Boleh jawapannya. M sama dengan negatif 10.8 bahagi negatif 5.81. Kita singkirkan nilai negatifnya. Okey, kita akan dapat M bernilai 1.86 kilogram. Okey, selesai ya anak-anak. Okey, tengok M ni kita tak boleh ambil jisim troli sebab dia adalah pemberat. Jadi kita tak bolehlah ambil daya paduan tu. Yang asal tadi tu yang kita kira dekat soalan B. Soalan C sebab sekarang kita nak cerita daya paduan terhadap pemberat. Okey, selesai. Kalau tak ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu WhatsApp personal, insya-Allah cikgu reply cepat atau lambat reply insya-Allah. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.